Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini aku nak buat cerita sikit, nak uraian pasal misail. Ni aku dah berapa perjalanan, macam mana boleh hidup aku tak tahu. Tadi lag, disconnect, hidup lagi, tak apalah, hidup lagi. Okey, aku nak buka cerita pasal yang dikatakan misail ataupun torpedo, pasal yang mana akan dapat kapal free macam Condor, yang mana yang main assault frigate, Tier 7 punya assault frigate pun dia tak pakai misail juga. Jadi senang cerita, frigate ni akan, kalau kata frigate semua akan main small sajalah. Misail tajuk dia hanya tutup pada misail saja, tak macam turret lah. Kalau kata turret tu merangkumi cannon, railgun dan juga pulse laser decomposer. Itu semua turret lah. Turret ni dia ada fall of accuracy. Okay, untuk misail dia tak ada. Okay, kita buka ini setting asas untuk doktrin. Mana doktrin cooperation, setting asas fitting dia adalah ini. Yang pertama, afterburner yang mana apa dapat dalam hanger corps tu yang aku beli tu, pakai saja. Aku nak tunjuk ni, dia tengah buat susah sikit. Sekejap. Aku bagi dia pergi planet dulu. Aku hantar pergi planet dulu. Selection. Okey, senang. Dia pergi planet senang. Okey, kena ingat setiap kali kita guard jam daripada gate, kita akan ada timer untuk invisibility, mana kita cloak dalam masa, aku lupa kan aku check berapa masa dia punya cloak dia tu. Ni cloak free, setiap kali jam daripada gate, cloak free. Jadi untuk kalau kata dalam fleet, kalau kita jam daripada gate, jangan tekan apa-apa. Ni untuk manual lah, untuk manual. Kalau auto dia akan tergerak sendiri je. Tapi untuk manual, kalau kita nak mengelakkan bubble gate camper, kita dah masuk dalam gate tu, kita jam saja, jangan gerak lagi pasal kita masih lagi cloak. Dia orang nampak kita kat lokal, yang ini lokal, orang nampak nama kita kat sini, tapi dia orang tak nampak kita kat mana lagi, kat situ. Melainkan kita gerak. Bila kita gerak saja kapal walaupun sikit, dia akan di-cloak terus. Jadi gunakan bonus tu dengan sebaiknya lah untuk melepaskan diri. Combine dia dengan covert out cloak device dan juga micro warp drive. Okey. Ini nak cerita pasal ini Condor daripada Caldari punya race Caldari punya. Untuk standard doctrine, kita akan pakai small afterburner. Ini semua aku akan supply, jangan risau. Selagi mana member corps bantu support, benda ni akan sampai saja. Kita akan guna benda ni untuk perang. Condor 2 ni tier 4, bukan tier tinggi pun, tier 4 saja. Tiket kapal murah, tapi murah tak murah, harga dia pun 2 juta jugalah. 1 juta dekat 2 juta jugalah kat market. Kalau 10 tu dah lebih kurang 10 juta, 12 juta jugalah. Dalam murah tu lah. Ini dalam kategori murah lagi, tapi kalau kita 100 meletup perit jugalah cerita dia. Okey. Ni semua afterburner. Ini digunakan untuk orbit. Semua afterburner kita confirm kita guna untuk orbit, kita tak gunakan dia untuk mendekati musuh. Pasal untuk mendekati musuh, kita akan pakai micro warp drive, tapi penalti dia kapal kita jadi besar, penalti dia power grid kita akan kurang, dengan kapasiti kita akan kurang setiap kali penggunaan. Dia banyak guna kapasitor untuk micro warp drive. Jadi micro warp drive tak sesuai digunakan untuk orbit, dia hanya sesuai untuk digunakan untuk main approach ataupun kita main kiting sahaja. Okey. Micro warp drive, ini shield booster, semua shield booster. Untuk mid slot ni pakai saja Stasis Spitfire, Mark 7 pun tak apa, pakai dua-dua. Ini tugas dia, kalau tengok flight velocity adjustment itu negatif 53%. Mana kapal yang mana contoh dia pakai afterburner, dia punya speed, contoh kapal laju lah, kapal yang speed tank, kapal yang laju, frigate yang signature dia kecil,
contoh dia punya pakai speed dia 2000 meter per second. Maknanya kalau convert dalam kilometer, 2 kilometer per saat lah. Kelajuan dia 2 kilometer per saat. Dia kena satu saja jerangkap sama ni, stasis Webifier ni, dengan dalam jarak 11 kilometer, 53% daripada speed 2000 tadi tu akan tolak. Kalau dia kena satu lagi, jadi dah 106. Jadi 106 darab belah dekat kapal tu, agak-agak speed dia tinggal berapa. Macam tu lah, nak bagi faham lah. Dia akan tambah lah, dia akan stack. Mana 53 tolak, dia akan tolak lagi 53. Jadi dia akan stack 2 kali. Tolak kali pertama 53% yang pertama, tinggal berapa? Okey, daripada berapa tu 53% akan tolak lagi. Jadi tinggal dah speed dia berapa. Dia bukannya makna campur. Jadi 106 tolak 106 tu makna 100% speed dia hilang. Tak. Bukan macam tu kiraan dia. Kiraan dia satu-satu. Tapi dia stack. Jadi ini adalah counter yang paling sakit sekali untuk frigate yang macam kita yang laju. Sebab makin laju kapal, makin susah orang nak target, orang nak lock. Untuk kapal besar lah. Untuk frigate tak ada masalah. Tapi counter paling nyata untuk frigate memang stasis Webifier lah. Ini memang counter paling jahat untuk frigate lah. Satu mungkin untuk yang 2000 meter per second tak rasa, pasal baru drop dalam keadaan 1000 lebih. Speed dia masih laju lagi. Tapi dia kena 2, speed dia dah tak ada dah. Umpama dia betul battle cruiser dah speed dia. Jadi waktu tu dengan nyawa yang sikit tu, kena tembak sekali pun boleh meletup. Okey. Sebab tu kita pakai stasis Webifier. Bila makin slow kapal, makin senang untuk kita serang. Kita kena faham dari segi sistem DPS. Okey, kita tengok sini DPS. Offense DPS 143.19. DPS ni bukan DPS kita punya damage dekat pure damage dekat kapal musuh. Yang ini kena faham betul-betul. DPS ini akan ni yang ditunjukkan ni DPS, alhamdulillah, DPS dekat kapal yang tak bergerak. Contoh kapal yang tak bergerak ni battle cruiser, battleship, memang kapal yang hampir kepada tak bergerak kan. Kalau tak bergerak lagilah dia tepat 143. Tapi untuk kapal yang bergerak dia akan kurang. Tengok pada signature radius dia sendiri. Sebab tu dalam ni dalam misal kita kena tahu velocity dia. Okey. Okey. Velocity dia yang metal level kat atas ni abaikan je lah, tak ada masalah pun. Metal level tu maknanya berapa rare weapon ni ataupun modul ni. Modul ni berapa rare. Okey. Flight velocity dia 2340 meter per second, mana 2.3 km per saat. Ni kelajuan torpedo. Ini torpedo punya kelajuan. Torpedo ni lebih kepada close range. Pasal tu bila dia kena sakit. Okey, activation time. Activation tu kita tengok 3.88. Okey. Yang explosion velocity tu maknanya explosion tu itu kinetic punya hentaman dia 150 meter per second, mana berapa laju dia meletup bila dia hentam tu. Yang kedua explosion radius berapa kecil dia punya radius. Makin kecil explosion radius, makin sakit kapal tu. Sebab tu kita kena faham untuk misail. Contoh kita tengok 143 DPS ni. DPS 143 ni bermakna kepada kapal yang tak bergerak dan juga dalam lingkungan signature radius. Signature radius ni, exposure radius ni. Exposure radius dengan signature radius kena tahu macam mana nak guna dia. Okay, macam mana nak guna yang dikatakan exposure radius. Exposure radius ni makin kecil exposure radius, makin sakit dia punya kapal akan kena. Mana makin besar exposure velocity dia. Mana exposure velocity tu tinggi, exposure radius dia kecil. Itu lagi sakit. Ini nak tahu untuk misal itu cara kira dia. Exposure velocity nak tinggi, exposure velocity kita nak rendah, kita nak tinggi. Explosion radius kita nak kecil. Okey. Macam mana kita nak tengok yang dikatakan tentang yang exposure radius tu, kita nak check kat mana? Okey, kita kena tahu buka dekat sekejap.
Letakkan. Okey, ini kerja gila ni. Kalau aku kena gembeng kat sini, bersapai agak lah aku ni. Walaupun kapal murah kan, sayang lah kapal tu boleh guna untuk perang. Ya tak apa. Okey, kita tengok dekat sini ship. Okey, kita tengok frigate. Frigate yang paling kecil sekali, signature radius dia hanya ada sebiji yang aku jumpa lah sekarang. Dramiel punya signature radius, tengok signature radius dia. Okey, signature radius dia nampak 20.6 meter. Dia lagi kecil daripada port. Ini signature radius. Signature radius ni dia bukan tengok pada tahap berapa besar kapal tu, tak. Dia punya data dia akan tengok pada signature radius ni sendiri. Data kat signature radius. Fizikal dia besar ke kecil itu tak main peranan sebenarnya. Tak ada efek pun besar kecil tu. Data nak tengok berapa besar dia, 20.6. Nampak 20.6, mana kalau kena dengan, tengok tadi explosion radius kita, kalau kita ingat 19.6, maknanya explosion radius tadi lagi kecil daripada signature radius kapal ni. Dia kapal ni kalau kena torpedo tadi sakit. Ni paling kecil ni. Jadi kalau kata frigate ni yang paling kecil ni pun kena, yang lain harus kena. Cuma dari segi DPS dia mungkin akan jatuh. Sebab yang tadi DPS tu lebih kepada stationary, maknanya objek tak bergerak. Bila objek bergerak, dia akan ada kiraan lain dia. Maknanya dia takkan dapat lah DPS 143 tu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita main anomaly, dia akan ada, kalau kita tengok dekat message kat atas keluar kan, hit, wreck ataupun grace atau miss kan. Itu maknanya dari segi dia kena atau tidak kena lah tu. Kalau hit selalunya kena tepat, dia akan dapat alpha damage. Tapi alpha damage tetap akan kira pada kita punya jarak juga dan juga optimal range. Tu dari segi alpha damage lah. Alpha damage walaupun dia kata full, tapi tengok pada jarak kita juga. 143 tak, contoh kita pakai missile, small missile. Okay, aku punya DPS dalam 100 berapa lah, tak ingat 100 berapa DPS tu. Okay, jarak 20 km. Aku takkan dapat DPS 100 km, 100 DPS tu dalam jarak 20 km pun sebenarnya. Jadi DPS aku akan kurang sebenarnya, sebab aku lawan benda yang bergerak. Dan lagi kecil benda tu mungkin lagi sakit, tapi lagi besar benda tu, peluru tu kena tapi peluru tu takkan sakit. Sebab apa? Dari segi signature radius dia memang akan kena, tapi dari segi DPS application dia, DPS dia kecil, jumlah dia kecil. Jadi dia akan lari daripada segi jarak lagi. Kita akan tengok jarak. Sebab tu kalau kita main kapal, kita kena tahu, kalau kita main kapal frigate, kena tahu bila nak orbit dekat, bila nak orbit jauh. Sebab tu kalau orang kata explain player, dia main auto tapi dia juga main manual. Sebab manual orbit dengan auto orbit, kalau kata siapa yang lebih efficient dari segi permainan, yang lebih pakar, lebih mahir main orbit, dia akan main manual. Sebab dia boleh adjust dekat dan jauh tu. Dia tak semestinya kalau kita lawan dengan player lain ataupun lawan kapal yang susah, atau kalau kita main anomaly, kita lawan dengan kapal las tu battle cruiser ataupun cruiser, dia seorang, dia seko, dia sebiji dia tembak kita mesti tak kena. Betul, mesti tak kena. Kalau dia tengah 3 biji tadi, tembak dia kena sikit kan. Okey, kalau dia seko je, tembak mesti tak kena. Tapi kita nak damage dia akan sama, tapi cuba dekatkan dia dalam jarak 5 km. Tengok damage dia apply macam mana. Benda ni kena belajar sendiri. Sebab tu ada taktik dia yang pergi jauh, orbit dekat, masuk dekat, patah balik belakang. Tapi dalam range yang sama. Sebab dalam angular velocity tu dia akan main balik waktu bila yang dia boleh kena serang, waktu bila yang dia tak boleh kena serang. Kalau macam turret kalau kita duduk satu dalam, orang kata perpendicular ke apa, yang sebaris dengan dia, persen kita untuk kena serang cukup rendah. Ini untuk lawan dengan turret ni cannon, railgun, decomposer, laser. Okey, kalau kita duduk sebaris dengan dia, kita akan susah kena serang. Walaupun sebenarnya dia boleh serang kita. Kita dia banyak faktor jugalah dari sisi radius ke apa ke semua tu. Tapi antara faktor dia, kita duduk sebaris dengan dia. Bila duduk sebaris dengan dia, dia akan susah nak serang kita, dan boleh kebanyakan yang orang try, dia akan jadi macam mana?
Peluru tu tak sampai dan peluru tu tak kena. Dia tak kena damage. Tapi sebaik dia try orbit, dia tu kena damage. Sebab apa? Sebab bila dia try orbit, dia akan turunkan dia punya degree. Bila dia turunkan degree, cannon dan juga turret tu boleh tembak kita. Yang ini. Ini antara benda-benda yang kita kena tahulah sikit-sikit. Untuk lawan dengan turret ataupun cannon. Kalau kita duduk dalam salah satu line yang sama dengan dia, macam battle cruiser, dia tak bergerak banyak kan. Dia akan stay. Kita boleh duduk approach dalam keadaan straight line. Jangan approach dia 45 degree ke bawah. Approach dia 45 degree ke bawah, ada chance yang kita kena tembak. Sebab apa? Dia punya turret tracking dia tu sampai lagi. Dia benda ni nak kena lukis. Dia ada kiraan dia kat situ je secara mudah lah. Okey. Ni aku tunjuk pasal Dremel. Okey. Kalau kita tengok Battleship punya. Okey, Battleship ni besar-besar, kita tengok yang mahal lah. Kan? Okey, Battleship kita tengok. Okey. Ini benda yang aku suka sekali ni, Battleship. 79,000, tak ada skill. Okey. Tengok dia punya signature radius 247. Yang ni kod mana pun tembak mesti kena. Ni maksud dia 247. Tembak kod mana pun mesti kena. Kalau dia dalam range lah. Kalau dia dalam bukan range, tembak lah macam mana pun takkan kena lah. Okey. Okey, kita tengok dekat main slot missile launcher. Tapi macam mana cruiser takkan nak pakai, orang kata cruiser takkan nak pakai semua missile sebab dia cruiser kan. Okey. Dalam cruiser kita kena tahu, dalam cruiser ke atas, yang mana pakai cruiser ni maknanya kapal-kapal yang pakai medium dan large lah weapon dia. Dalam missile ada satu lagi iaitu rapid missile. Rapid missile ni kalau kita tengok yang mahal terus senang. Tengok explosion velocity dia 170. Explosion radius dia 40 meter. Okey, ini medium medium missile launcher. Okey, kita tengok sekejap. Medium missile launcher. Tadi tu rapid medium. Okey, tengoknya medium yang paling mahal punya. Okey. Tengok explosion velocity dia. Explosion velocity dia hanya 81. Explosion radius dia 140 sahaja. Maknanya type medium yang sama, damage yang hampir super. Okey, tengok ni 3 DPS nak atas. DPS dia 35.97. Ni 41.57. Adakah yang medium rapid missile launcher ni lagi bagus daripada medium missile? Tak. Rapid missile launcher hanya bagus kepada target dia yang signature radius, mudah cerita destroyer dan frigate sahaja. Tapi kalau dia berdepan dengan cruiser ke atas, dia lebih elok dia pakai medium missile ataupun medium torpedo. Ini kena faham. Walaupun DPS dia tinggi, DPS dia kalau kita pakai lagi tinggi daripada kita pakai high end medium missile punya. Tapi dari segi apply damage ke kapal besar, dia tak akan berfunction. Sebab yang pertama, dia hanya untuk kapal kecil, bukan untuk kapal besar. Law nak sakitkan kapal kecil adalah explosion kecil. Tapi law untuk sakitkan kapal besar, explosion kena besar. Maknanya kena kemah explosion dekat situ. Explosion radius kat sini, radius dia 40. Tapi yang tadi tu 140. Maknanya yang 140 tu lagi sakit dekat kapal besar. Yang tu kena faham. Penggunaan misal kena tahu pada tempat dia. Jangan pakai ikut dan takut kita tak sesuai lah kita pakai. Tak sesuai kita pakai untuk lawan. Masa kita kena tahu objektif kita. Okey, aku pakai misal ni medium missile. Aku nak target aku apa? Kita pakai medium missile tapi kita pergi target kapal, contoh kapal frigate. Penat macam tu je kita dia. Tapi bawa rapid missile pergi target kapal kecil, insya-Allah mesti selesai punya dia. Sebab apa? Kita memang weaponry kita fokus kepada kapal kecil, bukan untuk kapal besar. Jadi weapon yang kita pakai tentukan apa yang kita buru, apa yang kita lawan. Jadi jangan sekali setkan satu weapon tu untuk pakai semua benda. Tak, dia tak bukan macam tu cara dia. Okey. Itu setakat sikit-sikit aku ceritakan pasal missile lah.
untuk bagi faham misai ni banyaklah sampai large torpedo. Ni macam-macam lagi lah. Okay, sampai sini saja aku buka bab ni. Aku nak kena balik dekat HQ Karang Meletup tengah jalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.